Bajet 2016 yang diubah suai bakal menguntungkan rakyat dalam pelbagai aspek. Malah, kerajaan dalam memutuskan langkah pengubahsuaian melihat kepada mengoptimumkan perbelanjaan, mengutamakan semula projek dan menumpukan pembangunan negara. Sebab dia, belajar dia, kewangan dia terhad. Itu yang kerajaan kena bantu. Baguslah sebab kita orang pun hidup kan mesti cukup-cukup makan je. So, okey lah macam tu. Beasiswa tu kena banyak lagi lah. Bukan setakat JPA, MARA semua kan. Baguslah dapat membantu orang yang keluarga yang berpendapatan rendah atau kurang mampu tu. Saya yakin dalam soal ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan tidak akan memandang mudah dan sudah tentulah dalam plan rasionalisasi yang akan dibuat nanti, masyarakat di luar bandar tidak perlu risau kerana jaminan daripada Yang Amat Berhormat tentunya akan memberi tumpuan yang sama kepada rakyat yang terbajak di kawasan-kawasan pedalaman. Ia mengekalkan skim bantuan rakyat Satu Malaysia BR1M kerana bantuan langsung kepada rakyat dan mempunyai kesan berganda di kawasan bandar dan luar bandar. Bagaimanapun, itu perlu diselaraskan bagi menangani peningkatan kos sara hidup, merangsang kegiatan pelaburan serta mengukuhkan imbangan pembayaran negara. Beberapa insentif yang lebih berfokus kepada golongan sasar ditambah, malah peruntukan kali ini jelas memperlihatkan objektif ke arah meringankan beban rakyat. Dalam hal ini juga, sistem percukaian yang mengekalkan GST sebagai sumber percukaian utama kerajaan menjadi penggerak kepada program pembangunan yang lebih efektif dengan kadar hasil yang akhirnya akan digunakan bagi faedah kepada rakyat. Sememangnya, pengubahsuaian bajet 2016 bersifat holistik dalam aspek menangani isu utama dalam beberapa aspek penting pembangunan ekonomi dan kebajikan rakyat. Terima kasih untuk anda yang setia bersama-sama kami dalam Zoom Pagi Malaysia. Kita dah ada persembahan basking tadi. Kita dah cerita tentang lukisan. Lepas ni kita nak makan. Tapi sebelum tu kita kena hadap sesuatu yang serius sedikit. Betul. Tadi kami dah mulakan visual kepada anda mengenai pengubahsuaian bajet 2016. Saya rasa ramai yang masih lagi boleh memberi respon kepada kita semua. Jadi hari ini kita bawakan kepada anda dua individu yang saya rasa akan memberi respon terus mengenai kepakaran dan juga bidang masing-masing. Kita boleh kenalkan ataupun ada sesuatu yang boleh dikongsikan terlebih dahulu? Kerana kita nak bercakap tentang pengubahsuaian bajet 2016 ini yang dijanjikan oleh Perdana Menteri semasa membentangkannya bahawa ia akan tetap teguh berpaksikan kepada dua tunjang untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan juga menjaga serta memelihara kebajikan dan kesejahteraan hidup rakyat. Jadi bersama-sama kita sebenarnya ialah pertamanya Puan Farah Rosli, rakan kongsi percukaian Ernst & Young. Apa khabar Puan Farah? Baik. Terima kasih kerana bersama kami. Dan juga Encik Firdaus Rosli, Fellow Ekonomi, Institut Kajian Strategi Antarabangsa. Apa khabar Encik Firdaus? Baik, alhamdulillah. Okey. Mungkin yang pertama sekali kita harus faham juga apabila selesai saja pembentangan untuk bajet pengubahsuaian bajet 2016 tu, apa-apa yang anda berdua terus fikirkan, di mana ada penambahbaikan ataupun ruang-ruang yang telah pun ditambah baik. Kita boleh dengan Puan Farah? Kalau kita lihat balik pada pembahasan bajet 2016 ni, tak ada banyak yang baru kalau kita lihat. Tapi fokusnya masih terus kepada kebajikan rakyat dan juga mengukuhkan ekonomi. Tapi apa yang saya lihat menarik di sini adalah kerajaan terus memberi banyak imbuhan kepada rakyat untuk mengurangkan taraf hidup, mengurangkan kos sara hidup yang tinggi. Seterusnya cuba menaikkan taraf hidup rakyat supaya lebih senang. Tapi apa yang saya lihat kurang ada penekanan adalah kepada golongan peniaga. Maknanya golongan peniaga tidak diberi apa-apa yang lebih lagi selain daripada mungkin kita tahu kadar cukai untuk tahun 2015 dikurangkan sampai 100%, tapi itu sudah telah di-announce pada tahun 2014 lagi, sebelum ni lagi. Jadi kalau kita lihat tidak ada banyak benda yang baru selain daripada kos sara hidup lah yang rakyat banyak keluh selama ni. Okay. Baik, dan Cik Firdaus, apa yang paling menarik sebenarnya dalam pengubahsuaian bajet baru-baru ini? Pada pendapat saya, pengubahsuaian bajet pada kali ini bukannya satu yang mandatory, tak semestinya kerajaan buat, sebab kerajaan boleh ada banyak lagi cara yang kerajaan boleh buat. Contohnya kerajaan boleh meminjam lebih lagi, itu yang paling senang dan paling cepatlah. Just borrow lebih,
pinjam lebih. Tetapi kerajaan telah mengambil langkah untuk membuat pengubahsuaian kerana ada perkara-perkara lain juga yang boleh mengakibatkan bajet kita lari sikit daripada perjangkaan jangka panjang kita. Jadi yang saya tengok tiga faktor utama yang menyebabkan pengubahsuaian bajet ni. Satu ialah mengenai harga minyak turun. Walaupun harga minyak kita jatuh pada tempoh yang 12 bulan yang lepas, tapi pada bajet yang sebelum ni juga pun ada pengubahsuaian. Tapi yang sebelum ni lebih penting lagi daripada sekarang lah pada pendapat saya. Yang keduanya ialah disebabkan oleh faktor-faktor luaran juga. Kita punya mata wang asing, pertukaran mata wang asing kita juga turun dalam 18-19 bulan yang lepas. Dan ini telah mengakibatkan tekanan daripada luar sedikit sebanyak, kebanyakannya lah. Dan tekanan daripada dalam pula ada, diakibatkan oleh GST salah satunya. Yang keduanya, tekanan daripada dalam ni diakibatkan oleh kebergantungan kita kepada barangan-barangan ekspor yang masih lagi ada. Contohnya kereta, barang-barang pembinaan contohnya. Dan ini sedikit sebanyak memberi tekanan dari segi domestic consumption, penggunaan domestik kita. Jadi saya tengok apa yang kerajaan cuba buat dalam sekarang ni, sebab kerajaan seperti saya cakap tadi tak perlu buat pengubahsuaian, tapi kalau ada pengubahsuaian tu pun mungkin sekitar 6 bilion, paling kuat 7 bilion, tapi kerajaan buat 9 bilion. Mungkin untuk beri lebih cushion lagi kepada ni. Yang saya buat, yang saya rasa agak tertarik pada kali ini ialah satu option untuk mengurangkan EPF, itu satu. Yang kedua ialah pelepasan cukai selama 2000. Itu pun tak nothing new, bukan satu yang baru, tapi ini salah satu cara untuk kita nak mengembangkan balik domestic consumption kita, penggunaan domestik, pada masa yang sama untuk mengekalkan kadar inflasi kita yang mungkin sekadar 2 kepada 3%. Okey, kita baru di bulan Februari. Kita ada 10 bulan lagi untuk tahun 2016 ini. Dan kita tahu juga faktor luaran sedikit sebanyak memberikan kesan juga kepada ekonomi kita. Kelemahan ringgit, kelemahan ekonomi China, kelemahan harga minyak. Dan adakah pengesetujuan bajet baru-baru ini sebenarnya bersifat jangka panjang untuk 10 bulan yang akan datang lagi? Yang mungkin kita akan terus tempuhi masalah-masalah sama sebenarnya. Pada pendapat saya, ini bukan saja untuk 10 bulan akan datang, tapi ini kalau saya boleh panjangkan lagi tempohnya, mungkin sampai ke 2020 lagi. Kerana ada 4 perkara utama yang kerajaan perlu mengambil penting. Satu ialah kita punya kadar hutang. Kadar hutang negara kita dalam lebih kurang masih lagi kurang pada 55% daripada KDNK, dan kerajaan akan terus untuk mengurangkan dia, dan target di dalam RMK 11 kalau tak silap saya 45% ke bawah. Itu pertama. Yang keduanya ialah kadar inflasi seperti mana saya cakap tadi, masih lagi untuk kalau boleh untuk kawal dalam 2 ke 3%, dan kalau sekitar peratusan tu mungkin insya-Allah kita akan dapat kita punya RMK 11 unjuran. Yang ketiga ialah GDP growth. GDP growth kita seperti yang kita dengar daripada kerajaan 4 ke 4.5%. Tapi kita masih lagi nak mengekalkan unjuran tersebut walaupun kita ada tekanan daripada luar dan dalaman sekarang. Yang keempatnya ialah budget deficit, fiskal deficit kita masih lagi nak dikekalkan kepada 3.1% pada sedia ada. Kalau katakanlah kalau tidak ada pengubahsuaian bajet, mungkin 31% itu akan menjadi lebih tinggi daripada apa yang kita dapat lihat sekarang. Okey. Kita berikan sedikit fokus kepada mereka yang mungkin kurang lagi begitu memahami dari aspek-aspek terma ekonomi begitu. Kalau Puan Farah boleh lihat sini, tujuan utama saya pengubahsuaian ini adalah untuk mereka untuk kembali kepada rakyat, untuk menyejahterakan rakyat. Di mana kekuatan yang ada pada pengubahsuaian bajet 2016 yang sudah pun dibentangkan itu, yang mana itulah ruang ataupun intipati yang bakal memberi kembali kepada rakyat ataupun membantu lagi rakyat, kalau boleh lihat.
Oh, itu soalan yang bagus. Sebab kalau kita tengok intipati bajet 2016 penguasaan ni, ada beberapa, kalau saya bahagikan pada dua bahagian, dua kelompok. Maknanya kelompok rakyat, kelompok individu rakyat, ibu bapa, anak-anak, dan lagi satu golongan peniaga. Saya nak sentuh lagi pada golongan peniaga. Sebab golongan peniaga ni akan ada impaknya kepada golongan orang-orang lah, orang kebanyakan kan, kepada keluarga contohnya. Kalau kita tengok cadangan-cadangan bajet 2016 ni adalah satu tadi kita sebut pelepasan cukai RM2,000 kepada individu. Tapi ini bukanlah sesuatu yang baru. Pada tahun 2014 kerajaan telah mengumumkan benda yang sama juga. Pelepasan cukai juga RM2,000. Jadi kalau kita bahagikanlah, kita tengok apa impak ni RM2,000 ni kepada individu tu adalah lebih kurang RM450. Lebihan wang kepada mereka untuk dibelanjakan. Jadi tujuannya adalah melebihkan disposable income, orang kata kan, supaya pendapatan tu boleh dibelanjakan untuk isi keperluan isi rumah. Tapi kenapa golongan yang berpendapatan RM8,000 sebulan yang diberi, kalau lebih tak dapat, kan adalah kerana ini golongan di orang kata middle income gap, ada middle income punya isu kan, di mana golongan ni masih ketat. Kalau duduk di bandar kan, dengan sewa, dengan bayaran buku sekolah, dengan apa lagi pembelanjaan kan yang tinggi, perlukan lebih imbuhan. Lagi satu EPF. Tadi Saudara Fida ada mention EPF. EPF tu dikurangkan sebanyak 3%. Tapi ini adalah optional, maknanya mereka boleh pilih hendak dikurangkan ataupun tak mau. Tidak mau, maknanya mau simpan dalam EPF. Sebab kalau golongan yang memerlukan wang tu, dia 3% ni akan translate kepada dalam lebih kurang RM120 sebulan perbelanjaan lebih untuk keluarga. Jadi untuk golongan kata tadi yang dapat RM8,000 dan dapat lagi EPF pengurangan ni, dia ada lebih kurang RM600 untuk dibelanjakan untuk belanjaran isi rumah. Jadi kalau kita lihat bajet ini memberikan lebih orang kata breathing space lah untuk rakyat untuk berbelanja. Ada RM600, tapi RM450 tadi tu setahun, tempoh setahun, RM120 tu sebulan lebihan pembelanjaan kan. Dan saya cakap juga tadi saya sentuh mengenai golongan peniaga. Tidak banyak yang ada pada golongan peniaga. Kita tahu kalau ramalan ekonomi, kalau kita tengok ramalan ekonomi dunia, kita tengok World Bank atau OECD katakan contohnya meramalkan tahun 2016 adalah tahun cabaran untuk golongan peniaga. Memang disebut dan banyak disebut-sebut. Kalau nak kata cabaran, mungkin ekonomi kita banyak pergolakan, banyak isu-isu keselamatan, dengan sekarang penyakit Zika lagi, kan. Jadi banyak cabaran yang harus mereka tempuhi. Dan yang saya harapkan kalau bajet ni boleh memberi sedikit sokongan kepada golongan suntikan kepada golongan peniaga supaya mereka dapat memberi balik. Jadi kalau orang kata kalau peniaga ni lebih maju, lebih berdaya saing, lebih berkembang, maknanya income dia lebih tinggi, untung dia lebih tinggi. Jadi untung tu akan disalurkan balik dalam bentuk cukai kembali. Cik Fida, saya agak setuju dengan apa yang Puan Farah sebutkan, kerana sebenarnya kalau kita lihat dari segi aspek lain lah, contohnya pengekalan kepada projek-projek berimpak tinggi oleh kerajaan, kita lihat hala tujuannya itu untuk menggalakkan ekonomi domestik. Jadi pembiayaan keusahawanan pun dikekalkan juga. Tapi dalam pada masa yang sama, ada juga beberapa manfaat, program yang bermanfaatkan individu. Maksudnya hala tujuannya itu kepada manfaat individu semata-mata, seperti untuk golongan pesawah, untuk BRIM, untuk mungkin B40 dan sebagainya. Apa keperluannya ia diteruskan? Contohnya BRIM. Sedangkan dalam masa yang sama kita nak merangsang ekonomi domestik supaya terus berkitar. Pada pendapat saya, BRIM ni bukan satu polisi ataupun dasar jangka masa pendek. Ia perlu untuk dilakukan dalam masa jangka masa panjang. Ia disebabkan oleh beberapa perkara. Satu, ada beberapa member of the community kita dalam kelompok kita yang tidak boleh ataupun tidak mampu untuk
menyumbang secara terus atau dalam aktiviti ekonomi. Dan inilah perlunya peranan kerajaan untuk memberi sedikit imbuhan untuk mereka terus berbakti ataupun menyumbangkan tenaga mereka di dalam sektor-sektor ekonomi. Walau bagaimanapun cara ataupun mekanisme BRIM yang sedia ada ni boleh lagi ditambah baikkan. Ada pelbagai perkara lain, ada pelbagai cara lain yang kita boleh tambahkan, tapi pada hakikatnya secara dasarnya BRIM ni bukan sahaja imbuhan untuk bagi duit kan. Tapi sebenarnya untuk membolehkan mereka yang tidak mampu untuk masuk ke dalam aktiviti-aktiviti ekonomi untuk terus masuk dalam ekonomi kita dengan sedikit bantuan kerajaan. Okey, dikala pembentangan itu berlangsung, bukan sahaja rakyat Malaysia memerhati tetapi luar juga memerhati kita. Sejauh mana pengubahsuaian bajet ini memberi impak kepada pengaruh ekonomi daripada luar secara global pada pandangan anda? Pada pendapat saya, seperti mana yang saya cakap tadi, ada 3 perkara yang dititik beratkan di dalam pengubahsuaian bajet ni. Dan ada satu aspek yang kita tak berapa bincang secara mendalam, ialah peranan sektor ekspor di dalam pengubahsuaian ni. Di mana kerajaan memberi lebih imbuhan ataupun lebih penekanan kepada mid-tier program, Go program daripada Matrix dan SME Corp. Dan ini sedikit sebanyak membolehkan syarikat-syarikat kita ataupun mengeksport kita yang mahu untuk keluar tapi tak mampu untuk keluar kerana tak ada yang last push daripada kerajaan tu. Ini yang penting. Ini penting sekarang kerana mata wang kita rendah dan kuasa beli di luar terutamanya adalah lebih tinggi, dan kita mahu untuk mengambil bahagian dan mengambil peluang daripada penurunan harga ringgit ni. Ini tak semestinya kalau turun harga ringgitnya kita secara ekonomi keseluruhannya akan terjejas. Ada sektor-sektor yang kita boleh kuatkan, kembangkan pada masa beginilah. Rangsangkan. Okey, Cik Firdaus ada menyebut bahawa pensusunan bajet, pengubahsuaian bajet 2016 ini bukanlah pada keadaan di mana kerajaan memang sangat-sangat perlu melakukannya. Ia juga bukan satu perkara yang luar biasa, tapi ia bukan biasa dilakukan di negara kita, maksudnya. Jadi kita terfikir juga keadaan ekonomi negara, adakah ia sekarang ini mungkin mirip kepada apa yang kita lalui pada 1997-1998 ataupun lebih baik sedikit atau macam mana? Dan kita juga masih ingat bahawa GST baru saja berusia setahun, pelaksanaannya tahun ini 2 bulan 3 bulan lagi. Penganalisis berpendapat GST itu sendiri membantu banyak kerajaan untuk menghadapi masalah ekonomi. Macam mana sebenarnya keadaan sebenarnya? GST kalau saya lihat, pandangan saya ada pada 2 cabang. Ya, memang dia ada membantu, ianya ada membantu kerajaan kerana tahun lepas saja kalau kita lihat pada bulan Disember, kerajaan telah berjaya mengutip 30 bilion daripada GST. Dan pada masa yang sama, tahun ini kerajaan mengumumkan dan pihak kastam mengumumkan target sasaran GST adalah 39 bilion yang akan dikutip dari GST. Jadi sedikit sebanyak memang membantu pendapatan kerajaan. Tapi apa yang kita perlu lihat daripada satu pandangan lagi adalah pelaksanaan itu sendiri. Maksudnya, lagi sekali saya nak sebut pada golongan peniaga. Maknanya kena ada ketulusan, kena ada kepastian. Kalau mereka tidak tahu macam mana cara nak melaksanakan, mungkin akan menjadi lebih beban, dan tahun 2016 ni adalah cabaran. Maksudnya apa yang boleh lakukan oleh pihak kerajaan adalah memberi lebih banyak sokongan dan dorongan dalam bentuk education contohnya kan. Jadi pada peniaga kecil dan sederhana, mereka tidak ada mungkin kemampuan untuk menggaji orang untuk membuat GST. Jadi mereka mungkin boleh diberi sokongan dalam bentuk itu. Betul. Dan GST ni lain dengan cukai pendapatan. Cukai pendapatan dibuat sekali setahun. GST ni boleh dibuat setiap bulan ataupun setiap 3 bulan. Jadi apa yang saya lihat, ada orang yang secara tidak langsung, dia benda baru, jadi dia terlupa nak submit borang GST, dah menjadi kesalahan dan boleh dikenakan penalti dan dikenakan denda yang agak tinggi. Kan? Jadi memang kalau saya rumuskan, memang memberi sokongan kepada kerajaan dalam bentuk pendapatan, tetapi pelaksanaannya haruslah terus mengembangkan lagi ekonomi. Jadi membantu pihak peniaga, membantu pihak individu supaya mereka dapat melaksanakan dengan baik dan ada ketulusan. Maksudnya
undang-undang ataupun apa-apa guideline yang diberikan tu dapat difahami dan dapat dilaksanakan. Saya rasa Tuan Firdaus mungkin ada nak tambah sikit elemen pelaksanaan GST itu sendiri, sebabnya sekarang ini fokus kita adalah kita nak menambah baik ataupun mengukuhkan ekonomi negara, dan saya sebenarnya memang setuju dengan apa yang Puan Farah nyatakan tadi. Artinya kita melihat itu merupakan satu benda yang satu perolehan kepada kita, tetapi kenapa ianya tidak seperti satu perolehan ataupun ada mungkin kekurangan yang boleh ditambah baik. Saya setuju dengan pendapat Puan Farah tadi, yang di mana implementation ataupun untuk GST ini agak mungkin tak seperti mana yang kita harapkan, kerana ada pelbagai teething issues lah, bak kata orang, benda-benda perkara kecil-kecil ini yang boleh kita mantapkan lagi tapi tidak diberi penekanan secara khusus. Walau bagaimanapun kita perlu ingat bahawa ada 17 bulan grace period untuk syarikat-syarikat untuk mengetahui apakah itu GST, apakah cara-caranya, cara implementation dan sebagainya. Dan 17 bulan tu lebih daripada setahun. Lama tu. Tapi memang betul memang ada kekangan dari segi implementation semua, pelaksanaan. Tapi saya rasa perlu ambil jalan tengah lah. Takkan nak bagi 2 tahun kot. Lama sangat kot. Saya okey. Kalau tahun 1997-98, kita melihat kempen untuk rangsangan ekonomi domestik sangat giat dijalankan oleh kerajaan. Nak melancong-melancong dalam negara, nak beli-beli barangan buatan Malaysia, yang sebarang urus niaga yang melibatkan peredaran keluar wang kita digalakkan untuk tidak dilakukan, dan ringgit di luar juga diminta supaya dibawa balik ke Malaysia. Jadi adakah perkara-perkara seperti itu perlu dilakukan dalam keadaan sekarang untuk menyelamatkan ringgit, ataupun macam mana sebenarnya, ataupun berbeza terus keadaannya? Salah satu daripada langkah yang diumumkan oleh kerajaan ialah untuk memberi free visa untuk pelancong-pelancong dari China. Perlu diingat, free visa tak semaksudnya tak payah visa. Ia bukan visa free. Dia free visa. Saya pun masa mula-mula dengar tu saya tak bukan berapa bebas visa, bukan? Bukan. Cuma visa perlu lagi diambil, tapi free lah, percuma lah. Itu satu. Nombor dua, apa yang kerajaan nak buat sebab ni ialah pelancong daripada China merupakan golongan pelancong yang terbesar di dalam negara kita pada hari ini. Dan kita nak mengambil peluang daripada penurunan ringgit tu tadi. Dan di mana kalau ada pelancong datang, impaknya kepada SME direct. Terus dia pergi kepada industri pelancongan, contohnya hotel, contohnya industri restoran, pengangkutan dan sebagainya, dia direct kepada ekonomi. Tapi perlu diingat bahawa ini adalah salah satu daripada cara untuk kita mengambil peluang daripada penurunan ringgit ni, dan ianya bukanlah satu yang the ultimate solution lah. Ada lagi cara-cara bukan mutlak, tapi boleh dibuat juga. Sektor yang lain dilihat menarik nafas lega dengan pengubahsuaian bajet ini. Apa-apa sektor-sektor yang mungkin saya rasa salah satu dari mana tadi ada sektor pelancongan, yang mana kita perlu ada usaha ke arah yang macam Tuan Firdaus cakap tadi. Kalau Puan Farah di sini, apa sektor-sektor yang perlu melihat kepada pengubahsuaian ini memberi impak kepada mereka? Ada? Kalau saya lihat, mungkin faktor pembentangan bajet ni yang mengatakan levy pekerja asing dinaikkan sekali ganda. Hari Ahad baru ni ada pengumuman daripada RM1,250 kepada RM2,500 seorang pekerja asing. Jadi lagi sekali kalau saya lihat pada 2 cabang lagi yang baik, dan kita kena tengok daripada 2 perspektif kan, yang baik dan yang mungkin boleh diperbaiki. Yang baik ni mungkin untuk melaraskan pekerja asing, sebab kita ada 2 juta pekerja asing yang berdaftar, dan mengikut pengiraan ada 2.2 juta pekerja asing yang tidak berdaftar. Jadi mungkin dengan cara nak melaraskan supaya pekerja-pekerja asing ni boleh diserapkan ke industri-industri yang memerlukan. Contohnya peladangan memang memerlukan pekerja asing. Kita kena orang kata be realist kan, sebab orang Malaysia nak ke kerja di sektor peladangan, nak ke kerja di sawah padi, semua nak kerja dalam aircon kan, dan lagi sekali nak ke mereka bekerja di kilang yang panas kan, mereka nak kerja di fast food restaurant. Tapi mungkin kalau saya cakap dengan golongan peniaga, dia kata 6 bulan dah tak datang kerja, 3 bulan dah tak kerja. Kita tidak tahu, ataupun mungkin kita nak menaikkan taraf
pekerja Malaysia supaya mereka bekerja di sektor-sektor yang lebih berdaya saing kan, memerlukan kepakaran yang tinggi, tidak memerlukan orang Malaysia untuk bekerja di sektor-sektor begitu. Itu yang positifnya. Tapi impak levy pekerja ni dengan dibuat dengan mengejut akan menyebabkan peningkatan kos untuk golongan sama ada kecil dan sederhana ataupun even syarikat-syarikat besar, dan akan menyebabkan syarikat kita mungkin akan kurang kompetitif. Kalau ada tahap-tahapnya, mungkin diumumkan tidak terlalu mengejut ataupun dia naikkan sedikit memberi peluang kepada pekerja kepada syarikat untuk membuat perancangan. Dan kenaikan sekali ganda ni akan memberikan pendapatan yang lebih kepada kerajaan. Kalau kita lihat 2 juta dulu bayar 1,250 ringgit sekali ganda lagi. Jadi mungkin akan dapat lebih 1 juta lagi. Dan yang 2.2 juta yang tidak didaftarkan, kalau didaftarkan, kalau ada syarikat yang mahu mengambil mereka tapi dengan permit yang sangat tinggi ni, 2.2 dengan 2,500 dapat hasil pendapatan negara lebih kurang 4 bilion kalau semua diserapkanlah dalam tenaga kerja. Jadi itu adalah sesuatu yang nampak macam mencabar sikitlah untuk dilaksanakan selepas ini. Ya. Okey. Dan kalau kita ingin berikan fokus kepada kelompok tertentu, adakah Encik Firas rasakan golongan miskin bandar ada tempatnya dalam penseluruhan bajet kali ini, penambahbaikan bajet 2016 ni? Ada dalam bajet ni. Salah satunya ialah pembukaan pasar daripada Fama 11 kesemuanya, tapi ia akan bermula daripada Putrajaya dan 10 kemudiannya akan dikembangkan di kawasan-kawasan yang lain. Walau bagaimanapun ini bukannya lah saya nak betulkan persepsi. Ada yang saya cakap sebelum ni mengenai pasar Fama ni, ada yang mengatakan bahawa nak pergi ke pasar Fama tu nak pergi pun jauh. Bila sampai ke sana je, walaupun harga murah tapi nak balik lagi. Tapi ini bukan ideanya. Ideanya untuk memberi pilihan. Sama ada kita nak beli barang-barang murah tapi kena pergi jauh sikit, bukannya di semua tempat, ataupun tempat-tempat lain yang ada jual benda yang sama, cuma ianya harganya mungkin tidak semurah di harga-harga di pasar-pasar Fama. Kalau jumpa yang harga murah sendiri yang dekat, belilah di tempat yang harga murah. Tapi kalau orang yang mungkin tidak ada tempat-tempat itu, mereka boleh pergi ke pasar-pasar yang disediakan ditambah ini. Cuma untuk memberikan pilihan yang lebih lagi kepada pengguna. Baru ini kita juga sudah maklum dengan keputusan pelaksanaan TPPA. Saya rasa rakyat sekarang ini mungkin mereka masih lagi memerlukan satu pemahaman dan juga pencerahan yang lebih mudah untuk mereka fahami bagaimana agaknya untuk mereka melihat pengubahsuaian bajet 2016. Kalau dulu mereka mungkin masih lagi baru dengan GST, pelaksanaan GST. Hari ini mereka tampil pula dengan dua benda yang besar, iaitu satu keputusan pelaksanaan TPPA dan juga mengenai pengubahsuaian bajet 2016. Dari mata seorang pakar ekonomi, macam mana anda melihat supaya melihat kepada kedua benda ini, rupanya ada peranan yang tersendiri dalam pengukuhan ekonomi ataupun perkara-perkara yang harus rakyat biasa tahu. TPPA ini adalah satu dasar jangka panjang negara. Okay? Ia bukan untuk melihat negara pada 5 tahun, 10 tahun, tapi mungkin untuk melihat negara lebih jauh daripada itu. Dari segi pelaksanaan TPPA nanti, ia bukannya lah satu yang immediate, bukannya satu yang akan dilakukan besok ataupun tahun depan. Tapi mengikut apa perbincangan yang sedia ada, tahun yang paling awal untuk pelaksanaan TPPA ini adalah 2018. Paling awal. Itu satu. Nombor duanya, ada dasar-dasar negara kita sekarang yang cuba untuk menjurus ke arah komitmen kita di dalam TPPA. Contohnya dalam pelaksanaan bajet ini sendiri, saya dapat tengok ada dua. Satu mengenai levy pekerja asing, di mana kerajaan sedikit sebanyak hendak untuk mengurangkan kebergantungan kita kepada pekerja asing dan memberikan lebih peluang kepada pekerja warga negara lah. Dan ini walaupun kerajaan juga memberi kelonggaran untuk membenarkan pekerja asing yang sedia ada yang tidak ada dokumen untuk dapat dokumen kelak. Ini membolehkan mereka untuk terus menyumbang ke dalam ekonomi kita.
dengan tidak memberi bebanan kepada levy ataupun levy pekerja asing itu. Yang keduanya ialah mengurangkan jurang pendapatan di dalam kalangan JLC. Kita dapat lihat yang bahawa penekanan ini adalah perlu kerana jurang pendapatan di antara yang teratas dan ke bawah tu agak besar, dan ini adalah berbeza dengan sektor awam di mana jurangnya tidaklah sebesar di sektor swasta. Jadi dalam pengubahsawaian bajet ini yang selaras dengan komitmen antarabangsa dan kemudiannya saya dapat lihat ini mula untuk diperkenalkan oleh kerajaan GLC dan kemudiannya oleh private sector untuk sektor swasta, dan ini perlu untuk kita punya jangkaan masa panjang. PPA itu satu masa nanti. Okey, saya nak sentuh tentang itu, tentang jurang yang disarankan oleh kerajaan supaya dirapatkan di dalam kalangan JLC, dan pengasas mengatakan kerajaan tidak pernah menasihatkan perkara seperti itu kepada JLC, melainkan kepada sektor kerajaan. Jadi bagaimana ia sebenarnya boleh dilakukan? Kalau kita lihat kenapa kita hendak merapatkan jurang pendapatan, mungkin saya akan sentuh sedikit mengenai kajian yang dibuat baru-baru ni oleh negara bawah kelompok OECD, kan. Di banyak negara-negara blok barat lah yang membuat kajian ni dan mendapati pada tahun 2015 jurang pendapatan kelompok 10% yang ke atas dengan yang 10% terbawah adalah 9.6 kali lebih tinggi. Dan itu kajian yang mereka lakukan, kan. Dan kalau kita lihat lagi, kita kena faham kenapa kita nak merapatkan jurang ni. Apa faedah dia kepada ekonomi negara sebenarnya? Apa kesannya, kan? Bukan sengaja nak merendahkan gaji yang tertinggi, nak menaikkan gaji yang terendah, kan. Kena bersangkut paut dengan produktiviti juga. Lagi satu kajian yang dibuat adalah kelompok, kalau kita naikkan, kita merapatkan jurang pendapatan ni, dan kajian dibuat kepada ke atas setengah-setengah negara, ekonomi negara itu akan bertambah sebanyak 0.3% setahun selama 25 tahun. Hanya dengan menaikkan taraf jurang pendapatan. Mereka bertambah hasil kerana dari itu. Disposable income mereka lebih tinggi, kerana sosioekonomi mereka lebih tinggi, dan mereka dapat membeli dan menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan yang sedia ada. Mereka dapat menghantar anak-anak mereka ke sekolah yang lebih baik mungkin, dapat membeli buku-buku yang bagus. Seterusnya, taraf hidup anak itu sendiri akan lebih baik daripada ibu bapanya. Hanya dengan itu saja. Jadi langkah merapatkan jurang ni adalah, saya rasa, sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, tapi harus juga dikaitkan dengan produktiviti dan dapat menjana perkembangan syarikat itu sendiri. Maknanya JLC itu sendiri lebih, kalau gaji bertambah, bukan kata kerja bertambah lah, mungkin kerja tak perlu bertambah, tapi produktiviti itu mungkin perlu lebih. KPI itu tinggi sikit lah. Sikit tinggi. Dan kita mungkin tidak bercakap tentang penglibatan kos yang lebih tinggi, sebab kita tahu JLC pun kalau bonus contohnya 5-6 bulan boleh dapat bonus, tapi mungkin ia ditukar kepada bentuk yang lebih tetap, yang lebih kekal sebegitu, iaitu kenaikan paras gaji gitu. Okey, baik. Baik, Tuan Firdaus, mungkin saya ringkas apa agaknya kesimpulan yang mungkin kita boleh lihat dari segi pembentangan pengubahsawaian itu, di mana berapa lama tempoh untuk kita nak melihat dari segi impak, nak merasa kesan, berapa lama? Kebanyakan daripada apa-apa yang diumumkan oleh kerajaan ini, impaknya adalah berdasar jangka pendek. Seperti EPF, potongan EPF tersebut, RM2,000 additional pelepasan dan sebagainya. Itu semua serta-merta. Tapi kita perlu ingat bahawa kebanyakan dasar-dasar yang diumumkan oleh kerajaan baru-baru ni semuanya adalah jangka pendek. Ada juga di antara mereka yang di luar tu yang merasakan ini akan menjadi jangka panjang. Contohnya beasiswa JPA yang menjadi isu sekejap. Saya rasa ini tak perlu kita berbesar-besarkan, kerana ini bajet ini adalah untuk tempoh setahun. Bila ekonomi mula berkembang semula, mungkin JPA akan perkenalkan balik beasiswa yang mereka sedia ada, walaupun ada 4 hari ini. Itu satu. Yang keduanya, dari segi PF, ada yang mengatakan bahawa potongan ini akan membantutkan usaha mereka ke arah retirement nanti. Dan ini tidak
betul, kerana ini adalah optional. Kalau tidak mahu buat pun tak apa, kalau nak buat pun boleh. Katakanlah kalau kita berhajat untuk mengambil potongan tersebut. Untuk mereka yang di dalam bracket RM4,000 salary, kita akan dapat masuk duit akan lebih di dalam poket kita sebanyak RM1,440. Tetapi apa yang kita belanjakan untuk cukai kemudian mestilah lebih kan, tapi cuma lebihnya kurang daripada 500. Jadi ada lebihan di situ untuk ekonomi berkembang. Walau bagaimanapun, kalau tidak mahu tak apa, boleh teruskan 3% tu. Lagi satu saya nak tambah apabila kerajaan mengumumkan perkara-perkara begini, ada satu perkara lagi yang penting tapi kita tak cakap secara umumnya. Satu mengenai ketirisan. Di mana kerajaan telah mengumumkan bahawa aktiviti untuk mengekang tax evaders ni akan menjadi lebih kuat lagi daripada sedia ada. Itu satu. Nombor dua, yang saya rasa patut dilakukan dah lama tapi baru nak lakukan sekarang ialah mengenai pulau bebas cukai. Untuk melebihkan lagi enforcement kat sana. Itu adalah penting kerana banyak ketirisan berlaku di perkara itu. Dan ini perlu dilakukan kerana kita bajet ini adalah untuk jangka pendek tetapi impaknya boleh menjadi jangka panjang. Terima kasih kita ucapkan Encik Firdaus Rosli, Fellow Ekonomi Institut Kajian Strategi Antarabangsa Malaysia, dan juga Puan Farah Rosli, rakan kongsi percukaian Ernst & Young. Bukan adik-beradik kan? Bukan. Baru nak sebut tadi. Okey, baik.